Allahu Akbar. Ya Allah. Tak sangkalah macam ni terjadi. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang membuat saya shock sebenarnya. Jadi baru ini requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram, Cak coba react video nih. Tajuknya adalah 5 case tunggang agama terbesar di Malaysia. Dan itu membuat saya shock ketika melihat cuplikannya sedikit barusan guys. Oh my god. Allahu Akbar. Ya, tanpa berlama-lama jom kita simak bersama. Terus gimana pendapat teman-teman sekalian? Silahkan komen aja di bawah ya. Jangan lupa subscribe Top 5 Malaysia dan juga channel ini guys. Jom kita simak videonya sampai selesai, jangan di skip. Let's go. Malaysia merupakan sebuah negara majoriti Muslim dan disebabkan ini juga ada beberapa individu yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan akan meraih populariti dan keuntungan atas agama. Penunggang agama adalah mereka yang menyalahgunakan atau membuat tafsiran salah terhadap suatu ilmu agama untuk memperoleh keuntungan diri. Di Malaysia sudah viral beberapa kes ini dan ia telah menggemparkan seluruh rakyat Malaysia akan perbuatan terkutuk beberapa penunggang agama ini. Di sini terdapat 5 kes penunggang agama terbesar di Malaysia yang ramai tak sangka. Wah. Horor ya, horor ya. Ada kuntinya tuh. Nombor 5. Nasaruddin, CEO GISB. Apa tuh? Datuk Haji Nasaruddin Muhammad Ali merupakan pengerusi eksekutif dan ketua pegawai eksekutif di syarikat Global Ikhwan Sendian Berhad dan Global Ikhwan Services dan Business Holdings. Ia merupakan syarikat Bumiputera yang diasaskan pada tahun 2020 oleh bekas pemimpin Al-Arkam iaitu Allahyarham Ustaz Ashari Muhammad yang dahulunya diharamkan kerajaan. Tahu tak, sebelum GISB, nama diorang sebenarnya adalah Al-Arkam dan seterusnya di-rebrand kepada Rufaka Corporation. Seterusnya ditukarkan kepada Global Ikhwan Sendian Berhad. Difahamkan rangkaian perniagaan GISBH kini mempunyai perniagaan sebanyak 412 premis di 16 buah negara. Antara anak syarikat GISBH ialah Ikhwan TV, rangkaian bateri GISB, restoran dan catering industri GISB, harta pembangunan GISB, perundangan dan perkhidmatan GISB dan GISB Medicare. Menerusi petikan artikel Astro Awani, sebanyak 20 rumah amal kendalian GISB telah diserbu oleh pihak polis yang dikatakan mempergunakan agama dan kanak-kanak di mana mangsa akan diliwat oleh penjaga dan seterusnya diajar dan dididik cara untuk meliwat kanak-kanak yang lain secara paksaan. GISBH menyifatkan dakwaan mengaitkan syarikat itu kepada kaki tangan sesebuah rumah amal meliwat kanak-kanak dan mengajar mereka cara meliwat sebagai tuduhan berat untuk menjatuhkan imej perniagaannya. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein, mangsa-mangsa yang tidak sihat tidak dibenarkan mendapatkan rawatan di klinik sehingga kritikal, manakala mangsa kanak-kanak dan sentimen agama digunakan untuk menagih simpati bagi mendapatkan sumbangan daripada luar. Seterusnya, mangsa yang dikatakan degil dan tidak mendengar arahan akan dihukum dengan mencederakan mangsa seperti di rotan. Terdapat juga 3 hingga 5 orang kanak-kanak berusia 5 tahun telah dicederakan lengannya dengan sudu panas serta tubuh mangsa akan disentuh oleh penjaga-penjaga sebagai alasan bagi melakukan rawatan secara perubatan Islam. Astaghfirullahaladzim. Jadi bukan hanya sesat ya, tapi memang ya cuman untuk kedok aja, untuk melampiaskan emosi, untuk melampiaskan
nafsunya, nafsu bejatnya itu, ya Allah. Daripada itu, Tan Sri Razarudin mengesahkan individu dalam video tular yang memaparkan kanak-kanak lelaki di sebuah rumah amal di Dera, antara 171 ditahan dalam op global. Terdapat banyak lagi bentuk penderaan yang dilakukan GISB sejak 10 tahun lalu berikutan 4 laporan polis yang telah dibuat oleh ahli keluarga penghuni rumah tersebut. Antaranya tangan mangsa dibakar dan disuruh mencabut rumput sehingga penuh plastik hitam. Kemudian mereka yang ingin berkahwin tidak boleh memilih pasangan kerana sudah ditetapkan oleh pengurusan tertinggi syarikat. Manakala pasangan suami isteri yang ingin bersama perlu mengikut jadual yang telah ditetapkan, di mana pasangan tersebut perlu diasingkan dan tidak boleh tinggal bersama. Akhirnya seramai 171 orang yang terdiri daripada tenaga pengajar, penjaga asrama dan pengerusi pusat pengajian telah ditahan. Manakala seramai 402 kanak-kanak dan remaja telah diselamatkan dalam serbuan tersebut. Dalam serbuan sama, polis menyelamatkan 402 kanak-kanak berusia 1 hingga 17 tahun yang disyaki mangsa eksploitasi. Nombor 4. Dai Said. Dai Syed. Syed Shah Iqmal bin Syed Muhammad Saiful Jamalullah atau lebih dikenali sebagai Dai Syed merupakan seorang pendakwah bebas, penyanyi dan pelakon. Dia dilahirkan pada tanggal 20 Oktober 1995 di Kuantan, Pahang dan kini berusia 28 tahun. Dai Syed mempunyai kelulusan dalam bidang pengajian Islam dan bahasa Arab di Mahad Booth Islamia Kahira, Mesir dan juga kini mempunyai lagu tersendiri iaitu Ya Rasulullah, Keagungan Cintamu dan Arah. Pada tahun 2016 dia mula terkenal apabila mendapat kedudukan keempat dalam rancangan realistik Islamik dan Dai Pendakwah Nusantara dan kini dia mempunyai lebih 400,000 pengikut di Instagram. Difahamkan pada tanggal 23 November 2020 menerusi satu posting viral milik Ainun Najwa di Twitter, dia telah menyebarkan beberapa gambar mengenai pengakuan mangsa yang mendakwa kawannya telah dirogol oleh Dai Syed. Kok bisa? Isu berkenaan telah tular dan pada keesokan harinya Syed telah membuat laporan polis bagi menafikan kesemua tuduhan. Pada tanggal 10 Disember 2020, dia telah didakwa atas 3 pertuduhan kes di mana pertuduhan pertama di Mahkamah Seksyen Petaling Jaya iaitu berkaitan isu persetubuhan terhadap seorang wanita berusia 22 tahun pada tanggal 17 Oktober 2020 di sebuah kondominium di Damansara Perdana, Petaling Jaya. Seterusnya pertuduhan yang kedua di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya berkaitan isu melakukan kekerasan jenayah iaitu mencabul wanita yang sama. Kemudian pertuduhan yang ketiga ialah pada tanggal 11 September 2019 dia didakwa kerana telah merogol seorang wanita berusia 23 tahun di sebuah bilik di ICT Shah Alam. Syed Shah Iqmal didakwa atas pertuduhan merogol wanita berusia 23 tahun ketika kejadian di dalam bilik sebuah kondominium di ICT Seksyen 7 Shah Alam. Kira-kira pukul 1.35 malam 11 September 2019. Kemudian bermula April 2022, seramai 18 saksi pendakwaan dipanggil untuk memberikan keterangan pada hari perbicaraan. Pendakwah selebriti Dai Syed dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan 3 sebatan oleh Mahkamah Seksyen Shah Alam sebentar tadi selepas didapati bersalah atas tuduhan merogol seorang wanita di sebuah kondominium 5 tahun lalu. Akhirnya pada 30 Ogos 2024, Dai Syed telah dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 3 sebatan oleh Mahkamah Session selepas didapati bersalah merogol seorang wanita pada 5 tahun yang lepas. Nombor 3. Ngawur gila. Oh, Ustaz Abid Liu. Abid Irawan bin Ibrahim Liu atau lebih dikenali sebagai Abid Liu berusia 39 tahun merupakan seorang usahawan dan pendakwah Islam berbangsa Cina. Beliau dilahirkan pada tanggal 21 Disember 1984 di Muazzam Shah, Pahang dan mula memeluk Islam seawal usia 12 tahun. Beliau merupakan bekas graduan di Universiti Putra Malaysia dan kini mempunyai beberapa produk perniagaan, pasaraya dan kafe. Beliau mula terkenal dengan penampilannya yang berjanggut, berkopiah, berkurta serta banyak membantu golongan masyarakat fakir miskin dan kini meraih seramai 6.6 juta pengikut di Instagram. Menurut artikel Sinar Harian, saksi pertama perbicaraan kes Abid Liu adalah seorang konsultan yang dikenali sebagai Muhammad Fairuz Abu, di mana pada tanggal 26 Julai 2021 dia telah berkongsi di laman Facebook miliknya mengenai kes seorang pendakwah selebriti yang telah melakukan gangguan seksual terhadap seorang wanita berusia 40-an. Pada tanggal 27 Julai 2021, wanita tersebut memberanikan dirinya
dirinya untuk berkongsi kronologi penuh kes itu dengan menghantar gambar screenshot bersama Abid Liu. Walaupun ketika itu di bulan Ramadan, dia tetap menghantar mesej berunsur lucah, memuji dan mengaibkan kehormatan wanita. Liu, 37 tahun, menghadapi 11 pertuduhan, antaranya didakwa mengaibkan kehormatan seorang wanita berumur 41 tahun dengan menghantar perkataan lucah ke nombor telefon mangsa melalui aplikasi WhatsApp antara Mac dan Jun tahun lepas. Pada 29 Mac 2021, wanita tersebut telah menerima gambar kemaluan yang dihantar Abid Liu melalui aplikasi WhatsApp. Bahawa pengadu atau wanita telah menerima mesej serta gambar-gambar lucah daripada Abid. Firdaus memaklumkan hantaran itu dimuat naik saksi pertama selepas berbincang dengannya sebelum beberapa wanita lain membuat aduan kepada mereka. Difahamkan lagi, saksi telah menerima berpuluh mesej mengenai kes melibatkan pendakwah tersebut, di mana 6 lagi individu dipanggil oleh mahkamah bagi proses pengecaman. Saksi ketujuh perbicaraan kes pendakwah Abid Liu memberitahu Mahkamah Magistrate di sini bahawa sebanyak 436 keping gambar telah diperoleh daripada sebuah telefon bimbit jenama Samsung Galaxy A31. Pada 29 Mac hingga 18 Jun 2021, terdapat 11 pertuduhan gangguan seksual oleh Abid Liu telah berlaku di daerah Tenom, Sabah. Kemudian Mahkamah Magistrate Nur Ashraf Zulhani turut menetapkan 4 hingga 7 Februari 2025 sebagai tarikh perbicaraan seterusnya, di mana Abid Liu akan didakwa mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun, denda atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan bagi setiap pertuduhan. Nombor 2. Ustaz Tido. Ustaz Tido. Wah, kenapa lagi ni? Khalil Razak atau nama panggilannya Ustaz Tido merupakan seorang ahli perniagaan dan penceramah motivasi di kalangan pelajar dan guru. Dia berusia 34 tahun dan mula berkecimpung dalam aktiviti ceramah seawal usia 13 tahun. Dia merupakan anak didik dan dikatakan kembar Ustaz Abid Liu berdasarkan rupa paras dan suara yang dimiliki. Abang boleh duduk situ sampai bila-bila duduk. Rumah tu saya sewakan, saya bayar sewa, bil air semua saya buat. Ustaz Tido berpengalaman lebih 8 tahun dalam bidang motivasi dan pernah mengadakan ceramah di banyak negara, dan dia mula terkenal sebagai seorang yang aktif dalam menjayakan aktiviti kebajikan kepada masyarakat yang memerlukan. Menurut petikan artikel Cosmo, dia tidak mengakui bahawa dirinya mempunyai tauliah untuk mengajarkan kepada masyarakat tentang Al-Quran oleh mana-mana jabatan agama, serta dia bertindak untuk menukarkan nama panggilannya sebagai Ustaz Tido kepada Bro Tido. Hal ini kerana dia teruk dikecam netizen menerusi satu rakaman siaran langsung yang tular di media sosial, di mana dia telah memaksa seorang wanita untuk membuka kamera semasa sesi live di TikTok sebelum mangsa dibenarkan untuk menyertai satu sesi pembetulan ayat Al-Quran. Awak faham tak? Saya tekan awak faham tak? Ini awak dalam room jodoh awak boleh buka kamera, awak dalam room baca Quran awak tak buka, awak faham awak ni, ha? Awak faham tak? Namun begitu, mangsa enggan menunjukkan wajah kerana menurut mangsa terdapat peserta sebelumnya berbuat demikian, serta dia juga telah merayu supaya ustaz menyemak bacaannya di dalam sesi live tersebut. Namun menurut penjelasan ustaz, mangsa perlu membuka kamera bagi melihat pergerakan sebutan bibir agar lebih menepati syarak. Selain itu, menerusi YouTube Donivia Channel, dia telah berkongsi beberapa video mengenai Ustaz Tido yang rata-rata memberikan pandangan negatif netizen dan beberapa pendakwah ketika dia sedang membuat ceramah menggunakan perkataan "aku sumpah" di sebuah sekolah di SMK Lubuk, China, Melaka, seolah tidak menggambarkan dirinya sebagai seorang pendakwah. Aku tak peduli benda tu. Tapi yang aku tahu, engkau orang adalah orang-orang yang bakal jadi jutawan satu hari nanti, insya-Allah. Bang, aku sumpah kau orang semua, hari ni aku cikgu kau. Jadi doa aku makbul. Lepas tu aku musafir. Doa makbul. Jangan main-main abang kakak. Aku sumpah semua sekali. Semua sekali. Cina ke kau, India ke kau, aku sumpah semua sekali jadi jutawan. Di samping itu, terdapat juga satu perkongsian video TikTok Zokets memaparkan video ustaz tersebut sedang membuat live di TikTok sambil menari, manakala sebelah lagi skrin paparan di live TikToknya menunjukkan ayat suci Al-Quran. Oleh itu, ada juga segelintir komen yang mendakwa dirinya sebagai penunggang agama. Ya Allah, 6,500 mata memandang. Terima kasih banyak semua. Mantap ya semua. Let's go kita. Nombor 1. Piyu Azman. Oh, siapa ni?
Azman Shah alias atau lebih dikenali sebagai PU Azman berusia 43 tahun merupakan seorang penceramah bebas, pengacara dan pelakon lelaki Malaysia dan beliau dilahirkan di Negeri Sembilan. PU Azman merupakan bekas pelajar kolej di Ma'had Ahmadi Gemencih Negeri Sembilan dan juga pernah dinobatkan sebagai juara pencetus ummah musim kedua daripada 10 peserta. Beliau paling dikenali menerusi drama lelaki Kiriman Tuhan dan kini mempunyai seramai 2.4 juta pengikut di Instagram. Menerusi petikan artikel Berita Harian, terdapat 5 pertuduhan kes amang seksual melibatkan pendakwa selebriti tersebut. Pada tanggal 6 Julai 2022, dia melakukan perbuatan kelucahan melampau di tandas dan ruang tamu terhadap 2 remaja lelaki berusia 16 tahun dan 17 tahun di sebuah rumah di Taman Tiara, Sendayan. Kok laki-laki loh guys. Seorang pendakwah selebriti dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal ke atas 2 remaja lelaki bawah umur pada Februari dan Julai lepas. Seterusnya, dia juga telah dituduh atas 7 lagi pertuduhan di Mahkamah Shah Alam, Kelang dan Ampang, di mana saksi kedua yang merupakan bapa kepada remaja lelaki berusia 18 tahun memaklumkan dia telah mengetahui anaknya menjadi mangsa PU Azman melalui seorang guru agama di sekolah anaknya yang menyatakan anaknya juga turut menjadi mangsa. Saksi kedua itu berkata Ustazah terbabit memberitahu mengetahui perkara itu daripada anaknya yang turut menjadi mangsa tertuduh. Seterusnya, seorang ibu kepada remaja 17 tahun juga memberitahu bahawa mangsa diminta oleh PU Azman untuk menyapukan minyak di bahagian kemaluannya sebelum diminta untuk memasukkannya. Pada 27 Ogos 2022, perkara tersebut diketahui olehnya melalui guru sekolah kebangsaan anaknya. Pada jam 2 petang, ibu kepada mangsa pula mendedahkan yang tertuduh telah meminta anak lelakinya melumur minyak pada bahagian kemaluan remaja berkenaan. Pada 27 September 2024, mengikut Mahkamah Session oleh Hakim Noridah Adam, tertuduh iaitu PU Azman didapati bersalah atas 2 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang lelaki berusia 17 tahun di sebuah inap desa di Kampung Sungai Udang, Kelang pada tanggal 20 Februari 2022 dan 29 Jun 2022. Oleh itu, dia telah dijatuhi hukuman penjara selama 24 tahun dan 2 sebatan sebaik sahaja pihak pembelaan mendapati gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Di samping itu, dia turut berdepan 9 pertuduhan berkaitan kesalahan seksual. Itu sahaja video pada hari ini. Berikan pendapat anda tentang kes tunggang agama yang sering berlaku di negara kita. Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit. Alright guys, dah selesai videonya. Shock banget sih, asli shock banget guys. Gak tahu saya mau ngomong apa di sini dengan adanya 5 case tunggang agama ini ya guys ya. Jadi kalau dibilang tunggang agama ya bener tukang agama ya guys ya. Oke, kita baca komentar sedikit ya guys ya di sini ya guys ya. Perlu hati-hati, tak semua berkopiah itu orang baik dan tak semua yang berserabut itu orang jahat. Betul juga ya. Tajuk sensitif nih, tapi tak nafi ada yang gunakan agama untuk mengikut nafsu duniawi. Semoga kita semua dilindungi. Ya Allah, bismillah, jom bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak faham juga lah guys, astagfirullahaladzim. Malu bila dengar kisah-kisah penunggang agama ni. Semoga ya kita sekeluarga dijauhkan daripada insan-insan tak senonoh ni. Ya Allah, kita pilihlah jalan yang sederhana menjalani kehidupan dan jangan menjadi pentaksub. Alright guys, saya nggak ngerti mau ngomong apa lagi di sini karena ya yang selama ini kita tahu ya guys ya, bahwasannya ya mereka ini adalah orang-orang yang baik seperti itu ya guys ya. Tapi itulah tadi fakta ataupun buktinya sudah ada dan mereka juga istilahnya akan menjalani hukumannya seperti itu ya guys ya. Dan ya itulah kehidupan, pasti ada di atas, kadang juga ada di bawah. Kadang kejelekan kita terungkap, kadang kebaikan kita terungkap, tapi kadang juga ya kita tergelincir kepada sebuah jurang. Nggak ngerti kita harus bagaimana, tapi yang terpenting dalam hidup ini kita sama-sama menjaga keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan iman,
dan juga perbanyak kita istilahnya mencari ilmu, menuntut ilmu supaya apa? Supaya pengetahuan kita dan keimanan kita bertambah ya guys ya. Dekatkan diri kepada para ulama yang memang betul ya bersanad ilmunya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapatkan seorang guru yang itu istilahnya keilmuannya, nasabnya ya baik ya kan, maka insya Allah ya kita akan menjadi murid yang istilahnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu insya Allah ya guys ya. Ya, semoga kita istilahnya semuanya, keluarga kita semua dijauhkan daripada penunggang-penunggang agama yang hanya untuk melampiaskan nafsu duniawinya saja ya guys ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Itu dulu dari saya nggak berani komentar banyak di sini ya guys ya. Wallahu alam ya, saya banyak dosa, kalian semua juga istilahnya tahu ya kan, bahwasannya dalam hidup ini pastilah kita melakukan dosa, perbuatan salah ya kan. Salah kepada diri sendiri, salah kepada orang lain. Maka mari kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.